Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, muka pada jilid yang keempat Tafsir Ibn Katsir, muka surat 552. Kita sedang bincangkan ayat ke-13 dan 14 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum 'anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbah inna idzal la khasirun. Berkata Yaqub alaihi salam, sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan aku. Aku bimbang kalau dia dimakan serigala sedangkan kamu lalai daripadanya. Mereka berkata, jika dia benar-benar dimakan serigala sedangkan kami golongan yang kuat, sungguhnya kami kalau demikian adalah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Allah beritahu tentang Nabi Yaqub tak kala memenuhi permintaan anaknya selepas minta beberapa kali memujuk. Akhirnya beliau mengizinkan Yusuf pergi untuk mengembala ikut abang-abang di padang pasir, dan dia berkata, ini la yahzununi an tazhabu bih. Dalam bahasa Arab, kalau sebut perkataan huzun dengan dan juga khauf, dia dua benda yang berbeza. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah menyatakan bahawa para wali Allah itu mereka tidak merasa sedih atas apa yang, tidak merasa takut atas benda yang belum berlaku, dan tidak merasa sedih terhadap apa yang telah pun menimpa. Jadi dalam kehidupan, bila kedua perkara ini tanggal daripada kehidupan seorang, perasaan seorang, maka dia akan jadi wali Allah. Berarti jangan terlalu bimbang benda yang belum berlaku, kerana ia adalah satu yang tidak pasti. Kita buat apa yang terbaik dan tawakal pada Allah. Dan perkara yang lalu, jadikan dia sebagai pengajaran. Jadi dalam konteks saya ini, mengapakah Nabi Yaqub menyatakan la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b. Sungguhnya ia amat menyedihkan aku, ia akan menjadikan aku sedih kamu bawa dia pergi, dan aku bimbang dimakan serigala. Banyak kali disebut perkataan serigala, sampai 3 kali ni tuan-tuan. Kenapa ya? Satu penjelasan menarik daripada Ibn Jauzi yang tafsirnya Zadul Masir. Kenapa dia sebut serigala ini? Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, Zi'ib ini bila Hamzah fi salasa al-mawadhi'. Kata Al-Kasani, Abu Ja'far, Syaibah, kalau dibaca Zib, ini juga satu qiraat bahawa Hamzah itu tak dibunyikan. Jadi kalau bahasa Arab ni bahasa yang kaya, telah saya terangkan sebahagiannya semasa mulaan surah Yusuf yang lalu. Iaitu perkataan Zib datang dari perkataan taza'aba. Kalau sebut taza'aba rih, berarti angin itu datang daripada segenap pelusuk, macam di padang pasir umpamanya. Maka Zib ini sikapnya, binatang ni menyerang secara berkelompok. Kenapa sampai 3 kali diulang perkataan Zib ini? Wallahu a'lam. Kata Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya bahawa mungkin disebabkan 3 perkara. Yang pertama, Nabi Yaqub ni telah bermimpi. Anak mimpi melihat bulan, matahari dan bintang-bintang itu, tapi Nabi Yaqub melihat pula dalam mimpinya datang serigala untuk menyerang Yusuf. Waqad anjahullah binafsih. Tapi Yusuf ini berjaya melepaskan dirinya daripada serangan serigala itu dengan kemampuan diri sendiri. Dilihat dalam mimpi itu, dia tak mampu buat apa-apa. Ataupun yang kedua, memang benar-benar seperti kata Tahir Ibn Ashur yang telah saya huraikan dalam kuliah yang lalu, ana ardahum kanat kathirata zi'ab, bahawa di daerah tersebut memang terkenal pada zaman itu banyaknya serigala yang datang menyerang kambing, manusia dan sebagainya, tapi tidak sampai ke peringkat makan. Ini merupakan kata-kata Muqatil. Wasalith annahu khafahum alaihi fakanna bi dhikri dhib qalahul mawardi. Imam Mawardi yang menukat al-uyun bahawa sebenarnya yang dimaksudkan Zib ini adalah abang-abang itu sendiri. Sikapnya, perangainya telah dapat dilihat sendiri oleh Nabi Yaqub AS. Diperhatikan. Ini namanya universiti kehidupan lah tuan-tuan. Dia kita tak belajar dalam sibus kat mana-mana, tapi apa yang kita observe, maka ia mungkin memberi kepada kita satu panduan dalam kehidupan. Maka dia telah dapat membaca sikap, tabiat, perangai anak-anak yang 10 orang ini, begitu dengkinya dan kata-katanya terhadap Yusuf. Maka itu sudah menjadi satu ukuran untuk dia beranggapan abang-abang ni nanti akan jadi umpama serigala kepada Yusuf ketika ayah tidak hadir di hadapan mereka. Wallahu a'lam. Jadi telah kita huraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana Nabi Yaqub AS melepaskan anaknya dengan penuh rasa kesedihan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab kita tafsir, bahawa Yaqub ketika melepaskan Yusuf, contohnya dia disebut oleh Imam Ibn Katsir. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni satu investment memahami kalam Tuhan yang sangat utama tuan-tuan. Bacalah tafsir Ibn Katsir tuan-tuan. Tuan-tuan akan merasai keimanan padanya. Tuan-tuan akan kenal Allah lebih hampir, lebih dekat.
Kerana tidak memadai kita baca terjemahan saja, bacalah tafsir. Ambillah peluang, bacakan kepada anak-anak, kepada isteri, kepada keluarga, kepada pekerja di pejabat sebagai contohnya. Disebut muka surat 554 ni bahawa Yaqub ketika melepaskan Yusuf, ya Allah, bersama saudaranya dia peluk, dia cium, dia mendoakan kerana dia telah pun mimpi seperti nyatakan tadi melihat serigala menyerang Yusuf AS dan telah tiba waktunya. Inilah dramatiknya Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar seperti disebut oleh Abdul Qahir Al-Jurjani 1200 tahun yang lampau dalam kitabnya Asrarul Balagha, dalam I'jaz. Kekuatan yang ada pada Al-Quran ini dibezakan daripada syair, pantun, puisi, sajak sebagainya. Ialah kerana dia mempunyai lafaz yang sangat mulia, yang sangat hebat, disertai dengan makna yang sangat mendalam. Daqiqun wa ajibun, kata Dr. Farouk Samarai, Dr. Fadil Samarai. Jadi tuan-tuan, inilah yang disebut bahawa kita lihat sebagai taswir fanni, kata Syed Qutub dalam Fizil Al-Quran, bahawa Quran ni punya kekuatan bila dibaca dengan penghayatan, seolah-olah dia menghimpunkan dalam kita sketsa satu peristiwa demi satu tersusun di depan kita, dan ia memerlukan kepada imajinasi untuk kita faham. Lebih hebat daripada lukisan seorang artis sebenarnya. Lebih hebat daripada seni layar yang ditayangkan oleh seseorang dalam lakonannya. Kerana orang yang baca Quran dengan penuh tadabbur, dia akan dapat lihat sketsa itu, scene itu satu demi satu dibawa di hadapannya. Allahu Akbar. Jadi kata si ayah ini dalam konteks wa antum anhu ghafilun, aku takut kamu bawa nanti kamu lalai. Jadi ghafilun yang dimaksudkan ini berbeza daripada ayat yang awal dahulu yang kita sebut tentang Nabi SAW. Jadi ghafilun di sini adalah sifat ghaflah yang padanya ada perkara yang disebut sebagai negatif di sini, iaitu ayah dah perhati kamu ni bukanlah orang yang cermat, kamu ni bukanlah orang yang berhati-hati. Banyak perkara, kalau kat rumah umpamanya seorang ayah tentulah perhatikan anaknya, bawa cimata duduk atas cimata, bawa telefon hilang entah ke mana, tinggal jatuh dalam bilik air. Jadi si ayah ni dapat tahu, dapat baca keadaan anak-anaknya, tentulah dia faham apa yang terdapat dalam minda anak-anaknya dan kelayan kecuaiannya. Jadi kamu ni memang tidak ada kualiti untuk menjadi pemimpin, menjaga si Yusuf, tapi kamu dah minta banyak kali, nanti ayah nampak macam tak sporting pula. Jadi mereka menjawab, la inakalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Usbah ni telah saya terangkan kepada tuan-tuan, ni merujuk kepada bilangan yang kuat, ramai. Tak apalah kalau ayah tak peduli, ayah kata kami ni lalai leka, tapi kami ramai tahu. Seolah macam tu jawapan mereka. La inakalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Kami ni jamaah. Kami kalau seorang lalai tentulah ada 9 orang lagi nampak. Begitu yang mereka maksudkan. Innan idzal la khasirun. Kalaulah kami tidak mengambil peranan untuk menjaga Yusuf ni, kami yang rugi, dia adik kami. Kata Ibn al-Anbari, maksud al-khasirun di sini adalah ajizun. Kemudian datang ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Lihat jelasannya pada muka surat 554. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dasar perigi, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu itu dia sudah berada dalam perigi, kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada kami, kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi Allah menjelaskan ketika Yusuf dibawa pergi oleh saudaranya daripada ayahnya, setelah minta izin kepadanya beberapa kali dan itu kali dibenarkan, mereka sebenarnya telah pun firm, telah pun buat satu keputusan untuk mencampakkan Yusuf ke dalam perigi. Kata Al-Imam, kata Syekh Dr. Salah Al-Fatah Khalili dalam ringkasannya, penjelasannya, tahzibnya kepada Ibn Katsir, bahawa kita tidak menemui pendetailan cerita bagaimana Yusuf dimasukkan dalam perigi. Apakah dicampak, apakah diikat, dipotong tali itu seperti yang dibawakan oleh para ulama tafsir. Itu tidak disebut oleh Quran. Madailah untuk kita mengatakan bahawa akhirnya bagaimana cara, wallahu alam, kita pun tidak faham. Kerana pendekatan Quran yang telah kita pelajari sebelum ini sifatnya menceritakan satu perkara yang supaya fokus kita tidak lari dan tidak ada huraian-huraian yang lanjut. Dan saya dah ceritakan kepada tuan-tuan, mungkinkah pergi yang dimasukkannya terletak di Damsyik, mungkin dia terletak di daerah Baitul Maqdis. Ini juga tidak disebut oleh Quran. Adalah dinyatakan oleh sebahagian dari para ulama tafsir, tapi madailah untuk kita mengatakan kalau logik geografinya, kedudukan Nabi Yaqub ini berada di Palestin dan tempat yang dimaksudkan itu lebih kurang dalam 5 km di rumah mereka, mangkali dia kawasan Baitul Maqdis lah, ataupun mungkin menuju ke pesisiran Jordan atau menuju ke arah Mesir. Ada berbagai pendapat para ulama di situ. Tidak penting untuk kita menceritakan ia lebih lanjut. Jadi telah saya terangkan kepada tuan-tuan, akhirnya pujuk rayu abang-abang ini diterima oleh ayah, dan Al-Quran mengisyaratkan Nabi Yaqub
mengizinkan mereka untuk membawanya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, sepanjang perjalanan itu Yaqub mandang, mereka membawa Yusuf alaihi salam itu. Dan ayat yang digunakan oleh Allah SWT di sini, mereka bawa Yusuf. Falamma zahabu bihi. Zahabu bihi. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan zahabu bihi, ba' ni ada peranannya. Ini dipanggil ba' yang mengandungi makna ilsaq. Kalau saya kata pada tuan-tuan, qata'tu bisikin, saya potong dengan pisau. Maknanya ba' di situ maknanya dengan, tapi dengan macam mana? Maknanya ada unsur isti'anah, minta tolong kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyebut dengan nama Allah. Mana kita minta tolong dengan nama Allah di situ, dengan zat yang maha agung. Tapi kalau sebut zahabu bihi, kita terjemah di sudut huruf jar, samalah namanya huruf jar. Tapi di sudut makna yang terkandung dalam huruf itu, dia membawa makna ilsaq, iaitu seolah-olah macam berpegang rapat. Apa kita nak panggil? Menempel. Apa benda istilah kat situ? Mana pegang, nak tunjuk kasih sayang lah. Dalam perjalanan itu, bahawa abang-abang ni nak menggambarkan kepada si ayah, mereka betul-betul jaga Yusuf. Kalau budak tu masih kecil, ada riwayat mengatakan bahawa umur Yusuf pada masa itu baru 6 tahun. Seperti disebut oleh Al-Hasan Al-Dhahak. Ada yang mengatakan umurnya 12 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Yusuf pada ketika itu 17 tahun. Ada yang mengatakan ia berumur 18 tahun. Tapi banyak pendapat yang merujuk kepada usianya lebih kurang 10 ataupun 12 tahun pada masa itu. Jadi masih kecil lagi. Kalau kita bayangkan anak kita pada usia itu masih lagi budak. Jadi sesuailah dengan ayat yang maksudkan ni, zahabu bihi ilsaq. Maknanya abang-abang ni seolah macam peluk lah, macam dokong lah, pegang rapat-rapat, tunjuk pada si ayah ni kami berat. Yusuf ni jangan air risau. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Indahnya bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Al-Imam Al-Maturidi menceritakan, kankah kita dah bincang sebelum ini, Nabi Yaqub tahu, dan Allah telah jelaskan, wa kazalika yazbika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Ini ayat lalu kan? Kita telah bincangkan bahawa dalam ayat yang ke-6 yang lalu, begitulah Allah telah memilih Yusuf ini dan mengajar kepadanya ta'wilul ahadith yang telah kita terangkan, sama ada ilmu ataupun memahami ta'bir mimpi, mengetahui hikmah dan menyempurnakan nikmat ke atasnya sebagaimana menyempurnakan ke atas datuk dan juga moyangnya, keluarga Nabi Yaqub itu. Tapi sekarang kenapa si ayah risau? Kankah Allah dah janji untuk pemeliharaan, penjagaan? Di sini disebut, yuhtamal an yakuna ma dhukira asyritil khawf annahu yakhaf mimma dhukir fayakun lahu ma qala min al-ijtiba' wa ta'limul ahadith fa itmam ni'mah alaihi. Ini adatlah, memang manusia dia mempunyai rasa takut, termasuk para nabi, ya, tak terkecuali. Macamlah Nabi Ibrahim AS, walaupun Allah telah menjanjikan bahawa bumi itu bumi yang penuh berkat, akan berlaku peribadatan kepada Allah SWT, tapi Nabi Ibrahim masih lagi berdoa kepada Allah SWT. Kita dapat lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35 sebagai contohnya. Apa kata Nabi Ibrahim yang Allah ikutkan? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jadikanlah bumi ini bumi yang penuh keamanan, dan peliharalah aku dan keturunan aku daripada menyembah berhala. Ya azan billah, takkan Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya akan menyembah berhala, tuan-tuan? Tapi ini tentu ada perasaan takut bagi seorang beriman. Dalam hidup ini kita sentiasa ada khauf dan juga raja. Bukannya kita berharap sentiasa, kita mesti ada rasa takut. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Maturidi dalam tafsirnya, bahawa ini merupakan satu sifat manusia. Memang manusia merasa takut, bahawa dalam konteks ini takwilnya bahawa setiap orang akan merasa takut terhadap perkara itu. Wa huwa ma zakara fi ghairi mawdi' anna al-isma la tuzil khauf wala tu'ammin min irtikab mudaddatihi. Bahawa ismah, iaitu penjagaan yang Allah janjikan terhadap para nabinya, tidak meluputkan rasa takut dan tidak menghilangkan rasa perkara-perkara sebaliknya boleh berlaku, kerana itu sifat manusia. Maka demikianlah yang timbul dalam fikiran Nabi Yaqub bila merasakan, dan tambahan pula beliau datangi mimpi seperti nyatakan dalam kitab-kitab tafsir, Zakarahu Alut Tafsir, kebanyakan yang ceritakan bahawa baginda telah melihat dalam mimpinya Yusuf diserang segala. Maka ini merupakan sifat manusia, kerana Nabi adalah manusia. Walaupun mereka punya pangkat di sisi Allah, tapi rasa kerisauan dan juga rasa kesedihan tetap juga timbul dalam diri sebahagian daripada mereka, seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.